Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita berjumpa lagi pada hari ini. Cikgu doakan semuanya sihat hari ini dan dah sarapan. Kita mulakan dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, hari ini kita sambung lagi pelajaran kita. Okey, standard kandungan kita pada hari ini ialah instrumen pembayaran. Okey, apa itu instrumen pembayaran? Pada tahun 4 ni kita nak belajar. Okey, 3.6.1 mengenal pelbagai instrumen pembayaran. Okey, cikgu dah sediakan banyak contoh. Nanti kita tengok setiap satu contoh yang cikgu dah sediakan. Okey, jom. Kita membuat pembayaran menggunakan wang tunai, kad debit, kad kredit, kad prabayar atau cek. Wang tunai, kad debit, kad kredit, kad prabayar dan cek. Kita membuat pembayaran menggunakan wang tunai, kad debit, kad kredit. Instrumen-instrumen pembayaran adalah bentuk-bentuk wang yang berbeza untuk pembayaran atau pembelian. Di sesetengah tempat, kita boleh membuat pembayaran menggunakan kedua-dua wang tunai dan kad. Dalam situasi tertentu, kita hanya boleh membuat pembayaran menggunakan wang tunai. Sementara dalam situasi lain, kita hanya boleh membuat pembayaran menggunakan kad dan bukan wang tunai. Kadang-kala, hanya kad prabayar atau cek diperlukan. Mari kita lihat beberapa contoh bagaimana kita membuat pembayaran. Cuba teka bagaimanakah kita membuat pembayaran di pasar. Betul, wang tunai sahaja. Wang tunai adalah wang secara fizikal dalam bentuk mata wang seperti wang kertas dan wang shilling. Selain dari wang tunai, bagaimanakah kita membuat pembayaran di sebuah pasar raya? Kita boleh membuat pembayaran menggunakan kad debit di sebuah pasar raya. Okey, kad debit pernah dengar? Apabila menggunakan kad debit, kita membuat pembayaran dengan mengambil wang daripada akaun bank. Bagaimanakah kita membeli barang secara dalam talian? Kita boleh menggunakan kad kredit untuk membeli pakaian, beg, tablet atau kasut secara dalam talian. Apabila menggunakan kad kredit, kita boleh meminjam wang untuk membuat pembayaran atau mendapatkan wang pendahuluan. Di beberapa tempat, wang tunai, kad debit atau kad kredit mungkin tidak boleh digunakan untuk membuat pembayaran. Okey, itu antara contoh-contoh instrumen pembayaran. Okey, yang pertama tadi ada wang tunai, okey, ada kad debit, ada kad kredit. Awak kena faham apa istilah setiap daripada instrumen pembayaran yang kita akan belajar. Ya. Okey, tadi dah diberi beberapa contoh. Jadi yang selepas ni pun cikgu akan bagi beberapa contoh lagi. Okey. Okey, kita tengok di sini. Okey, kita tengok di sini. Sekejap ya. Okey. Baik, kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Ada 8 instrumen pembayaran ya. Okey, kejap ya. Okey. So, kita ada perbankan internet. Yang ni paling glamour lah sekarang. Ada e-dompet, ada kad kredit, okey, ada kad prabayar, ada cek, wang tunai dan kad debit. Okey, kita wang pos lagi satu ya. Kita akan pergi satu per satu ya. Okey, kita akan pergi satu per satu. Okey, tengok wang tunai. Okey, wang tunai ni ialah bayaran terus menggunakan wang kertas dan duit shilling. Contoh, membeli makanan di kantin, membeli di pasar malam. Okey, wang tunai ni, bayaran terus ni secara tunai, banyak yang kita buat ataupun yang kita lakukan di mana-mana premis lah.
Contoh kita yang ni lah, yang ni tadi ya, kita beli makanan. Okey, kita pergi apa ni? Beli aiskrim ke, beli air ke, ya. Okey, digerai-gerai. Kalau tengok di sini, kalau digerai-gerai macam ni lah yang selalu kita gunakan wang tunai. Wang tunai itu duit lah, duit ringgit dan duit shilling. Okey. Okey, kad debit pula kita pergi seterusnya, tengok ya. Okey, wang tunai tadi dah boleh faham kan? Okey, kejap ya. Okey, ni dia kad debit. Kad kredit ni adalah kita belanja dahulu dan bayar ke... Okey. Kad debit ya, kad debit. Okey, kejap. Kad debit ke kad kredit dulu? Okey, kad kredit dulu. Okey, kad kredit ni. Kad kredit. Belanja dahulu dan bayar kemudian kepada bank. Dan pengeluar kad seperti pasar raya. Kad kredit ni kita macam berhutang lah dulu. Kita berhutang. Kita bayar tapi kita hutang. Okey, contoh kita boleh guna membeli belah di pasar raya. Okey, makan di restoran KFC ke McDonald ya. Okey. Jadi sebab itulah kita kata kalau guna kad kredit ni banyak hutang. Siapa yang banyak kad kredit, dia banyak hutang katanya. Sebab kad kredit ni kita bayar tapi kita berhutang. Nanti tiap-tiap bulan kita akan bayar melalui bank pula. Sama ada bayar terus ataupun bayar secara ansuran. Okey, itu maksud kad kredit tadi ya. Kita hutang dulu. Okey, bahaya penggunaan kad kredit ni ya. Ada orang dia ada 5 kad kredit, maksudnya lagi banyak hutang yang dia perlu tanggung. Maksudnya dia kena bayar kemudian. Dia kena bayar kemudian sikit-sikit ataupun bayar mengikut yang telah ditetapkan okey oleh bank. Okey, seterusnya kita tengok. Sekejap ya. Kenapa dia tak pergi buat ni? Okey, kita tengok. Alright, yang ni ialah kad debit. Apa beza kad debit dan kad kredit tadi? Okey, kad debit bayaran melalui akaun simpanan menggunakan kad. Okey, contoh kita ada akaun simpanan dekat Maybank. Okey, kita tak perlu bawa wang tunai. Kita bagi kad debit ni, maksudnya kad debit ni duit kita sendirilah. Okey, kita bayar menggunakan duit kita dalam bank. Tak sama dengan kredit tadi ya. Yang kredit tadi kita hutang. Yang kad debit ni memang duit kita yang ada dalam bank. Cuma kita tak secara tunai. Dia tolak daripada akaun yang kita simpan dalam bank. Okey, boleh faham? Yang ni memang terus daripada duit simpanan kita. Itu namanya kad debit. Okey, kita dah belajar 3 ya. Secara tunai, kad kredit dan kad debit. Okey, kad debit ni pun selalu kita guna di pasar raya, di restoran, makanan segera. Okey, itu antara contoh-contoh tempat yang selalu kita guna. Hotel kadang-kadang boleh juga guna kad debit. Ni semua boleh memudahkan kita. Tak perlu kita bawa wang tunai yang banyak. Okey. Okey, itu dah 3 contoh. Kita tengok seterusnya. Okey, wang pos. Pernah dengar tak wang pos? Okey, wang pos ni mewakili wang tunai untuk dihantar kepada penerima tertentu yang dikeluarkan oleh pejabat pos. Okey, selalunya kita guna bayaran ni kepada pejabat kerajaan. Okey, yang ni lebih mudah untuk kita bayar kepada pejabat kerajaan. Wang pos, kita tuliskan berapa nilai yang kita nak bayar. Okey. Yang ni pun tak perlu menggunakan wang tunai. Kita boleh wakilkan wang pos ni. Kita gunakan wang pos ni untuk bayar kepada pejabat kerajaan. Itu lebih mudah. Okey. So, dah 4 kita belajar wang pos. Okey, seterusnya kita tengok lagi.
Okey, kad prabayar. Okey. Kad prabayar ni apa dia? Bayaran dibuat menggunakan wang sedia ada secara isian semula top up. Yang paling senang untuk awak faham, perkhidmatan LRT, KTM komuter, bas rapid, mesej dan panggilan telefon bimbit. Maksudnya kalau naik kereta api ni, LRT ni, dia tak terima wang tunai. Awak ada kad ni, kad prabayar ni, awak kena top up. Kalau dah habis duit dalam ni, katalah RM10 kan, dah habis, awak dah guna naik LRT ni ke komuter ni, awak kena pergi pada mesin dia, awak kena top up balik duit dalam kad ni. Barulah awak boleh naik semula LRT ni. Dia tak terima wang tunai. Itu nama dia kad prabayar. Okey, telefon pun ada juga menggunakan kad prabayar. Okey. Baik. Jadi kita pergi seterusnya. Okey, seterusnya baik, cek. Cek ni pernah dengar kan? Cek. Okey. Cek ialah perintah bertulis kepada bank supaya membayar jumlah khusus yang dinyatakan. Selalunya kita tengok orang cerita Melayu, kalau orang tu kaya, dia tulis je dalam cek tu berapa jumlah yang nak dibayar. Okey, so dia akan arahkan kepada bank bayar kepada siapa. Jadi kelebihannya mudah digunakan kerana boleh guna untuk sebarang nilai. Kejap. Laju sangat pula. Okey. Tidak perlu mengira wang tunai. Boleh dihantar melalui pos. Selamat kerana tidak perlu membawa wang tunai. Okey, kebanyakan daripada wang tunai yang mula-mula tadi, yang lain-lain tu kelebihannya kita pengguna tak perlu membawa wang tunai yang banyak. Jadi instrumen-instrumen pembayaran yang lain ni membantu kita daripada berurusan secara tunai lah, kita bawa wang yang banyak ya. Jadi kita selamat dan lebih mudah, urusan tu menjadi lebih mudah. Okey, jadi tadilah antara contoh-contoh instrumen pembayaran yang perlu awak tahu. Okey, ada satu lagi rupanya tercicir ni. Perbankan internet. Yang ni lagi satu ya. Transaksi pembayaran dan perkhidmatan melalui akaun dalam talian menggunakan internet. Okey, pembayaran sekarang ni ramai yang tak pergi ke pejabat pos ke, jabatan air ke, sebab kita boleh buat bayaran secara perbankan internet. Kita online je. Okey, contohnya maybank2you.com ni. Yang ni paling glamour lah. CIMB Click ni ke. Okey. Bayar bil air atau bil elektrik. Kita boleh bayar daripada rumah saja. Membeli barang pun ataupun beli makanan, Foodpanda, GrabFood. Kita boleh buat semuanya melalui perbankan internet tanpa kita perlu keluar daripada rumah. Kita transfer je duit kita kepada mana tempat yang kita tuju ya. Contoh kalau bil air tu kita bayarlah kepada jabatan air. Okey, kalau bil elektrik kita bayar kepada TNB. So wang tunai tu kita tak keluarkan. Kita terus je melalui internet kita, perbankan internet. Kita tolak daripada akaun kita. Okey, derma pun kita boleh buat secara perbankan internet. Okey, semuanya mudah, betul tak? Okey, baik. Okey, jadi tugasan untuk hari ini, awak hafal semua instrumen pembayaran tersebut dan fahamkan apa perbezaan setiap daripada instrumen yang diberi tadi. Boleh awak ulang-ulang video cikgu ni tadi. Okey, terutamanya kad kredit, kad debit. Okey, apa beza dia? Yang lain tu memang jelas perbezaan dia. Cuma yang kad debit dan kad kredit tadi ya. Okey, so untuk hari ini cikgu nak awak jawab soalan kuis yang akan cikgu berikan. Hantar markah kepada cikgu setelah selesai. Baik. Untuk pemahaman yang lebih juga, awak boleh rujuk dalam buku teks tahun 4 ya, instrumen pembayaran. Okey. Setakat itu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.